Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di luar sana, apa khabar? Saya harap adik-adik dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Zul daripada Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Gambada. Nombor matrik 074588. Di video kali ini, saya dan kawan-kawan saya ingin berkongsi dengan adik-adik satu kisah daripada kisah Ashabul Kahfi yang bertajuk Kemuliaan Darjat Insan yang Bertakwa. Jom adik-adik sama-sama kita dengar. Ceritanya bermula di sebuah kampung. Terdapat seorang pemuda yang mahir dalam perubatan Islam, seperti merawat penyakit sopak dan buta. Namun di kampung itu juga adanya seorang ahli sihir yang terkenal dengan ilmu sihirnya dan disegani oleh penduduk di kawasan tersebut. Lalu pada suatu hari, pemuda kampung itu rasa tertarik dengan kehebatan ilmu sihir yang ada pada ahli sihir itu, sehingga menarik perhatian pemuda itu untuk mempelajari ilmu sihir yang ada pada ahli sihir itu. Lalu pemuda itu pergi berjumpa dengan ahli sihir itu dan menyatakan hasratnya untuk menimba ilmu yang ada pada ahli sihir itu. Setelah ahli sihir itu menerima permintaan daripada pemuda itu dan bersetuju untuk mengajarnya, lalu ahli sihir itu memberitahu kepada pemuda itu supaya datang ke rumahnya pada keesokan hari. Pada hari berikutnya, pemuda itu dengan semangatnya memulakan perjalanannya menuju ke rumah ahli sihir tersebut. Dalam perjalanan pulang, pemuda itu terserempak dengan sekumpulan singa yang sedang berkeliaran. Pemuda itu memikirkan cara-cara untuk melepasi daripada singa-singa tersebut. Setelah itu, dia teringat akan pesanan ahli sihir itu, cara-cara untuk menghalau singa-singa itu. Tanpa berfikir panjang, pemuda itu cuba membaling batu ke arah singa tersebut seraya berkata, "Demi ahli sihir ini, larilah engkau." Sambil baling batu ke arah sekumpulan singa itu, malangnya singa-singa itu masih kekal di situ. Setelah beberapa kali gagal mencuba, akhirnya pemuda itu membaling batu dengan menyebut, "Allah berkuasa atas segala-galanya." Lalu dengan izin Allah, singa itu melarikan diri. Apabila berlakunya keajaiban ini, maka pemuda itu berhenti berfikir sejenak, lalu membatalkan niatnya untuk mempelajari ilmu ahli sihir itu. Hal ini kerana dia menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa atas segala-galanya. Tidak lama setelah itu, tersebar berita mengenai raja di kawasan itu yang mana telah mengalami masalah penglihatan. Lalu, raja tersebut telah menawarkan ganjaran yang lumayan kepada sesiapa sahaja yang dapat merawat penyakitnya itu. Dengan memberkatkan ilmu perubatan Islam yang dipelajari oleh pemuda itu, dia menyahut tawaran sang raja. Lalu, pemuda itu pergi ke istana untuk memberi rawatan kepada raja tersebut. Sebaik saja tiba di istana, pemuda itu memulakan rawatannya seraya berkata, "Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa atas segala-galanya, engkau sembuhkanlah penyakit yang sang raja ini." Berkat lafaz tersebut, akhirnya penyakit raja itu sembuh. Lalu bertanya sang raja kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, terima kasih kerana engkau telah menyembuhkan penyakitku ini." Lantas seraya berkata, "Wahai sang raja, bukan aku yang sembuhkan akan dikau, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa akan segala-galanya." Apabila mendengar kata-kata itu, lantas raja murka lalu menyuruh pemuda itu menarik semula kata-katanya dan meninggalkan agamanya, iaitu agama Islam. Serabaya berkata, "Iman aku tidak mudah goyah untuk mendengar kata-kata engkau." Mendengar kata-kata itu, sang raja bertambah marah, lantas mengarahkan hulu balang membawa pemuda itu ke puncak gunung. Tiba sahaja di puncak gunung, pemuda itu ditanya, "Jikalau engkau meninggalkan agamamu, maka kau akan diberi ganjaran yang lumayan."
Akan tetapi, ketakwaan pemuda itu kepada Allah lebih utuh. Setibanya hukuman kepada pemuda, Sarabaya berkata, "Jika kuasa Allah itu benar, maka engkau tunjuklah kuasamu dengan menghancurkan gunung ini." Selepas itu, bumi seakan-akan bergegar dan kemudiannya menelan hulu balang sang raja tersebut sambil disaksikan oleh pemuda itu. Selepas itu, pemuda tersebut kembali ke istana menemui sang raja, lalu berkata bahawa Allah Maha berkuasa segala-galanya. Pelbagai cara yang dilakukan oleh sang raja untuk membunuh pemuda tersebut. Akan tetapi, semuanya tidak berhasil sehingga sang raja berputus asa. Maka, pemuda itu mengatakan akan ada satu cara yang boleh membunuhnya, tetapi dengan satu syarat. Sang raja perlu mengumpulkan semua rakyat jelata di suatu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah, saya akan meneruskan sambungan cerita ini daripada sahabat saya sebentar tadi. Okey, bermulanya adalah lalu sang raja terus mengarahkan supaya semua rakyat jelatanya berkumpul. Kemudian pemuda tersebut terus berkata kepada rakyat, Allah berkuasa atas segala-galanya, sambil menjerit. Selepas itu, selepas mendengar laungan pemuda itu, sang raja terus membunuh pemuda itu dengan membakarnya hidup-hidup. Rakyat terkejut melihat kejadian tersebut, lalu membela kematian pemuda itu dengan memberontak kepada sang raja. Melihat keadaan itu menyebabkan sang raja menjadi semakin murka ataupun marah dan terus mengarahkan hulu balang istana yang lain membakar semua rakyat jelata tersebut. Akhirnya semua rakyat jelata mati dibakar dalam keadaan yang beriman, yang mana mereka menyebut. Demikianlah al-kisah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Melayu Kail. Saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada kisah yang sahabat saya ceritakan sebentar tadi. Yang pertama adalah sesiapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan melindunginya. Allah telah memperlihatkan rahmat dan belas ihsannya terhadap pemuda yang dihantar ke puncak gunung yang mempertahankan agama Allah dengan menelan hulu balang raja yang zalim. Kisah ini diambil daripada kisah yang diceritakan oleh sahabat saya tadi, Syahmi, yang menceritakan tentang kisah ini. Yang kedua adalah mempertahankan pegangan akidah biarpun diancam bahaya, seperti remaja yang rela dibunuh demi mempertahankan akidah yang dipegangnya. Akhir sekali, antara adab kesopanan bagi mereka yang mengalami kesamaran atau ketidakjelasan akan sesuatu masalah ilmu, maka hendaklah dia merujuk kepada golongan yang mengetahuinya. Pengajaran ini diambil daripada petikan kisah yang pertama sekali yang diceritakan oleh sahabat saya Amirul, yang menceritakan di mana kisah ini pemuda tu berjumpa dengan seorang alim untuk bertanyakan tentang ilmu yang tidak diketahuinya. Sekian daripada saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.